Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey. Tempat korang dah azan belum ni? Masing-masing. Tempat cikgu baru je azan lah. Ke baru azam juga kat sana? Haikal tengah azan itulah Haikal. Sama lah Haikal. Tengah azan. Okey, hari ni kita nak masuk apa ni kertas yang keempat. Okey, kita nak masuk kertas yang keempat. Oh, sekejap je Sekejap saja masa berlalu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. So, kita tengok soalan pertama guys. Okey, soalan pertama dia beritahu bahawa aktiviti pemanasan air. So, kalau aktiviti pemanasan air, kat sini dia kata apakah cara yang selamat untuk menentukan darjah kepanasan. Maksudnya cara yang selamat tu tak payahlah guna jari. Kan kita celup jari dalam ni tak payahlah. So contoh, apakah cara yang selamat kita nak ukur suhu ni? Okey, apa jawapan korang? Kila kata adalah C. Okey. Setuju ke kawan lain? Takkanlah guna jari tak? Gunalah termometer, selamat. Tak adalah sesiapa terluka. Kau dah record belum? Dah. Okey, nombor 2. Gue besarkan sikit. Nombor 2, dia beritahu bahawa Raja 2 menunjukkan beberapa haiwan yang dibahagikan kepada dua kumpulan berdasarkan kategori P. Iaitu ini burung ayam buaya, ini kucing, paus dan juga gajah. Jadi P ni mewakili apa guys? Jom tengok. Nombor 2, P tu mewakili apa? Tengok. Apakah yang mewakili P? Kumpulan A tu ada ayam, ada burung. So apa yang sama tu? Cuba tengok balik tadi. Soalan kat bawah susah tengok kan? Tengok ni, burung, ayam, buaya. Apa yang sama? Kucing, paus, gajah, apa yang sama? Yang ini dia bertelur. Yang ini beranak. Betul tak? Kan? Jadi apakah dia jawapannya? Cu teka. Kumpulan A tu dia bertelur. Kumpulan satu lagi tu dia beranak. Jadi Kila kata adalah B. Jawapan A C Kal. Jawapan A C. Jawapan A tu adalah C. Okey, jadi kat sini jawapannya adalah Kila kata B. Okey, betul lah B. Cara membiak membiak ni bertelur ataupun beranak. Okey, bagus. Betul-betul. Okey, seterusnya. Okey, ada kan nombor 2? Okey, nombor 2, nombor 3. Okey, nombor 3 menunjukkan sejenis haiwan. Okey, sejenis haiwan. Okay, antara berikut yang manakah adalah ciri-ciri haiwan di atas untuk melindungi dirinya daripada musuh? Ini tenggiling kan? Okey, macam manakah tenggiling melindungi diri daripada musuh? Okey, mana satu rasanya? D
D tu apa? X dan Z. X tu mempunyai sirik keras, betul. Z tu boleh bergulung, okay, betul? Okey, boleh terima jawapannya. Okey, bagus. Jawapannya D. Okey, hebat pun. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok yang ini pula. Okey, antara berikut yang manakah kepentingan kemandirian? Apakah yang penting mengenai kemandirian spesies terhadap haiwan? Okey, nombor 4. Jawapannya apa? Apakah kepentingan dia? Kenapa perlunya ada kemandirian? Okey, jawapan awak. Kila kata B. Okey, kawan lain? Setuju tak Kila B? Kila kata B. B adalah spesies haiwan tidak akan pupus. Betul B kan? Cikgu pun rasa B juga. Ya, kalau kemandirian penting sebenarnya untuk kepupusan. Okey. Jadi sebab itulah manusia ni cuba untuk hidup sampai bila-bila. Sebab tu diorang pergi planet Marikh. Okey, diorang pergi planet Marikh untuk membina tamadun di sana supaya manusia ni tak pupus untuk mengekalkan kemandirian. Okey, nombor 5. Okey, nombor tu lebih Nombor 5, antara berikut yang manakah membantu memastikan yang manakah yang membantu ni memastikan kemandirian untuk katak? Okey, nombor 5 jawapannya. Mana satukah membantu untuk katak? Okey, Kila kata C. Okey, kawan lain, Haikal? Haikal kata apa? Haikal ke, Lia ke, Didi ke, Amal ke? C juga? Okey, kat sini kalau ikut logiknya dia kata C. C tu apa? Dia seliputi oleh lapisan jeli. Betul. Dan berbau. Memang berbau busuk sikit. Okey, nombor 6. Lama. Antara berikut yang manakah menjaga anaknya? Okey, nombor 6. Manakah yang menjaga anaknya? Kila kata A. Kawan lain? A juga. Okey, macam mana A ni menjaga anaknya? Macam mana buaya ni menjaga anaknya? Siapa tahu? Kalau yang lain ni tinggal dia. Okey, jawapannya betul lah A. Tapi macam mana dia jaga anak dia? Siapa masih ingat? Dah lupa dah? Dia menjaga anaknya dengan meletakkan anaknya di dalam mulut. Okey, masih ingat? Jadi anaknya kecil-kecil tu nanti dia bawa dalam mulut lah. Jadi itulah cara dia selamatkan. Agak-agaknya anak buaya ni ada siapa nak makan tak? Agaknya ada tak siapa-siapa nak makan anak buaya? Anak buaya ni ada juga nak makan. Ada macam ular. Ular boleh makan anak buaya. Mungkin burung elang. Okey. Kadang-kadang harimau pun lapar pun dia makan anak buaya kan, yang kecil-kecil tu. Okey, lagi. Kita masuk lagi yang berikutnya. Okey, ini adalah nombor 7 guys. So, soalannya adalah raja menunjukkan ciri-ciri khas. Okey, masih ingat lagi ciri-ciri khas yang terdapat pada pokok ataupun tumbuhan. Tujuannya adalah untuk melindungi daripada musuh. Jadi ini dalam pokok kaktus. Jadi korang rasa mana satukah yang sesuai jawapannya ni? Okey, pokok yang sama dengan kaktus. Pokok apa rasanya yang sama dengan kaktus? B ya? Kila pernah ada ke pokok kaktus? Pokok bunga ros kat rumah ada So apa yang samanya bunga ros dengan kaktus?
Yang berduri. Dia punya duri. Betul. Yang samanya adalah duri. Tapi duri pengurus lagi tajam masa kot. Lagi tajam, lagi kuat. Karakter ni kecil-kecil kan. Okey. Kita tengok yang ke-8. Antara berikut yang manakah menunjukkan tumbuhan dan cara pencaran yang betul? Pencaran yang betul bagi tumbuhan. Okey lah, kata C. Okey, setuju dengan C C. C kan? Meranti. Okey, kenapa meranti? Sebab dia mempunyai sayap lah. Okey, kalau ikut teratai, sepatutnya apa? Teratai sepatutnya air. Kenapa? Kerana dia mempunyai pundi-pundi udara. Okey, kalau betik macam mana? Betik sepatutnya melalui haiwan, kerana dia mempunyai warna yang menarik untuk menarik perhatian haiwan. Okey, kelapa sepatutnya dengan apa? Kelapa sepatutnya dengan air jadi dia akan disebarkan jauh daripada induk dia. Okey, kita masuk yang 9 pula ni, menunjukkan satu rantaian makanan. Rantaian ya. Bukan siratan, rantaian. So ada sayur, ulat beluncah dan juga burung. Jom tengok jawapan dia apa ni. So apakah yang akan berlaku jika racun disembuhkan pada sayur-sayuran? Sayur-sayuran tu kena racun. So apa yang jadi? B. Sebab dia bagi racun perosak kan. Maksudnya racun perosak ni apa? Bukan dia meracunkan dia punya pokok sawi tu. Racun perosak ni maksudnya dia bunuh serangga. Perosak tu serangga ataupun haiwan-haiwan lain lah. Jadi dia bunuh ataupun dia halang daripada makan. Jadi kat sini kalau ikut logiknya, bila racun perosak dah ada, serangga tak datang, ulat beluncah pun tak ada, hasil sayuran dia meningkat. Okey, nombor 10. Okey, rajah 6 menunjukkan satu rantaian makanan. Okey, pokok padi, katak, ular, burung helang. Okey, antara berikut haiwan manakah mewakili X? Dia adalah primer. C ya. Tengok C. Siapa tuju C? C makan pokok padi. B, burung. Tengok, katak boleh makan tak? Macam tu. Katak boleh makan tak katak? Kalau kita kata C, tikus kan? Tikus ni agak-agaknya katak makan tikus tak? Tak. Jadi C dah bukan. Takkanlah katak makan tikus. Okey, apa logiknya? Burung. Okey, kalau burung kat sini agak-agaknya katak makan burung tak? Tak. Walaupun burung makan padi, tapi dekat situ bukan burung. Sebab katak tak makan burung. Burung makan padi dah betul. Tapi katak tak makan. Jawapannya D. Okey, betul. D. Belalang. Okey. Belalang. Sebab belalang makan padi dan katak makan belalang. Jadi kena hati-hatilah, walaupun jawapannya betul, kadang-kadang tak sesuai dengan pasangan yang lain. Okey. Kita masuk yang ke-11. Okey, kita baca 11. Okey, maklumat berikut menunjukkan hubungan sejenis makanan antara 4 organisma dalam satu habitat. Okey. So antara makanan berikut yang manakah benar? Okey, manakah benar? Haiwan N makan L. Okey, N makan L. K makan N. Dan tumbuhan M dimakan oleh K. Kena buat rantaian lah sikit. Kalau ikut yang paling depan, apa yang paling depan?
Apa yang paling depan? Sepatutnya apa yang paling yang kat depan? Mula-mula sekali. D. Hila kata D. D maksudnya K kat depan. K paling depan. Takkanlah K pengeluar. Yang paling depan mesti pengeluar. Mana pengeluar dia? Pengeluar kita apa? K ni haiwan. Sepatutnya pengeluar kita adalah ni M. M pengeluar. Jadi jawapannya mungkin A, mungkin B. Jadi C dengan D ni dah boleh potong dah ni, salah. Fikirkan. Kita fikir nombor 2 tu L ke K? Cuba kita buat. Mula-mula M. Siapa makan M? Siapa makan M? Lepas M, K makan M. K makan M, betul tak? Dia kata K makan M. Tumbuhan M dimakan oleh K. Nampak tak? Dimakan oleh K. Jadi nombor 2 K. Jadi jawapannya automatik sini. Betul. Okey. Jadi ambil masa sikit, tak apa. Jangan tak ambil masa sikit. Soalannya senang. Sayang je. Salah sayanglah sikit. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok soalan yang ke-12. Okey, antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai sumber tenaga? Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Korang mesti ingat kan? Maksudnya kalau habis dah tak boleh baharui. Habislah. Okey, apa jawapannya? Nombor 12. B kot. B code. B code. Okey, kawan lain setuju tak B code? D. Tidak boleh diperbaharui. D. D ke B? Kalau tak boleh dibaharui maksudnya kalau habis, habis tak boleh buat apa. Kalau B B sumber tenaga yang tidak akan habis. Tak, dia mesti habis. Sebab tu tak boleh dibaharui. Macam petroleum tak boleh dibaharui. D. Okey, D tengok apa D? Sumber tenaga yang tidak boleh diganti. Betul, tidak boleh diganti. Kalau habis, habis. Memang takkan ada lagi dah akan datang. Jadi petroleum tu kalau habis memang tak ada dah. Kalau ada pun juta-juta tahun lagi lah nak buat. Okey, nombor 13. Okey, antara sumber tenaga yang berikut. Okey, manakah tidak dapat diperbaharui apabila habis digunakan? Manakah tidak dapat diperbaharui? Sama macam tadi. D. Dadu. Tenaga nuklear. Betul. Tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni kita boleh buat apa? Siapa tahu? Mengebom satu kawasan. Betul. Tenaga nuklear ni boleh buat bom. Itu keburukan dia lah. Boleh buat bom hancurkan. Kebaikan dia apa lagi? Apa yang boleh kita buat dengan tenaga nuklear yang baik ni? Salah satu tenaga nuklear adalah matahari. Matahari kita juga tenaga nuklear. Kita nampak api dia kan? Tu tenaga nuklear tu. Sebab dekat sana tak ada oksigen. Macam mana dia boleh nyala kan? Sebab dia ada tenaga nuklear. Salah satu kebaikan dia lagi adalah boleh buat elektrik. Setengah-setengah negara yang tak ada air, macam Malaysia air banyak, okey lah. Jadi diorang menggunakan tenaga nuklear untuk membuat elektrik. Lagi apa lagi? Yang pakainya adalah submarine, iaitu kapal selam. Kapal selam tu kat bawah laut tu kan mana ada oksigen. Jadi nak buat pembakaran macam mana? Dia gunalah tenaga nuklear, ya. Tenaga nuklear bagus sebab dia tak mencemarkan. Cuma bahayanya kalau dia ada kebocoran sikit, dia boleh kena radiasi kepada manusia.
Okey, nombor 14, maklumat berikut menunjukkan sumber tenaga X. Sumber tenaga X merupakan bahan organik. Siapa tahu bahan organik ni apa? Bahan organik ni adalah bahan semula jadi. Seperti daripada tumbuhan dan juga haiwan. Organik tu semula jadi, betul. Macam petrolium organik ya, sebab dia daripada sumber jadi. Okey. Yang memberi tenaga apabila dibakar. Okey, ni bahan X dia bahan organik. Kita tengok jawapannya apa. Kat bawah jawapannya. Apakah jawapan nombor 14? Bahan organik semula jadi. Mana satu bahan semula jadi? Kita bakar dia baru ada. Arang. Lagi? Kalau arang daripada tumbuhan saja. Tapi kat atas tu tumbuhan dan juga haiwan. Tumbuhan dan haiwan dua-dua ada. Jawapannya adalah B, biogisim. Biogisim ni tumbuhan boleh, haiwan boleh. Contoh haiwan tu adalah najis haiwan. Tumbuhan ni macam kayu-kayu biasa lah. Jadi kalau sebut biogisim tu kedua-duanya. Jadi kita ambil biogisim. Okey, bagus. Okey, 15. Okey, 15 dia cakap Raja 7 menunjukkan spring yang diregankan. Okey, spring. Korang pernah nampak kan spring diregankan kan? Okey, kat ni ada spring. So, apakah tenaga ada pada spring yang diregangkan? Okey, tenaga apa yang ada sekarang ni? Okey. Tenaga apakah yang ada pada spring sekarang? Okey, korang rasa tenaga apa? Keupayaan. Betul, namanya tenaga keupayaan. Nama penuhnya tenaga keupayaan kenyal, elastik. Sebab tenaga keupayaan ni ada dua jenis. Contohnya, kalau kita ada pokok kelapa. Okay, kelapa macam ni kan, cantik-cantik ni kelapa. Okay, tiba-tiba kita ada buah kelapa. Okay, kalau buah kelapa ni jatuh, ini juga namanya tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan. Nanti menengah nanti, yang ini dikenali sebagai tenaga keupayaan graviti. Sebab dia jatuh ke bawah. Yang spring ni tenaga keupayaan kenyal. Ataupun namanya elastik dalam bahasa Inggeris. Okey, boleh? Jadi tenaga keupayaan ni dua lah. Tempat yang tinggi dan juga spring. Okey, nombor 16. Okey, nombor 16 mana? Okey, 8 menunjukkan dua aktiviti manusia. Okey, yang pertama ni kait buah ke ni? Yang ni apa? Menyanyi. Amboi. Seronoknya dia menyanyi. Soalannya, antara tenaga berikut yang manakah diperlukan untuk menjalankan aktiviti berikut? Okey, nombor 16. Agak-agaknya kita perlukan apa ni? Nak kait buah dan juga nak menyanyi. Tenaga apakah yang kita perlukan? Tenaga B, angin. D, donkey. Betul. Tenaga makanan. Dalam makanan ni ada tenaga apa? Siapa tahu dalam makanan ada tenaga apa? Tenaga kimia. Tenaga kimia. Betul. Tenaga kimia. Makanan-makanan kita tu adalah kimia. Glukosa, protein, selulosa dan sebagainya adalah bahan-bahan kimia. Okey, seterusnya kita tengok lagi nombor 17. Okey, Raja 9 menunjukkan seorang wanita yang sedang mengeringkan rambutnya menggunakan pengering rambut. Okey, soalannya, apakah bentuk tenaga? Dia nak apakah bentuk tenaga yang terlibat dalam aktiviti di atas? B. C. Kimia. Okey, kawan lain? B. Dia nak yang tidak terlibat. Tengok betul-betul. Dia nak yang tidak terlibat. Apa yang tak terlibat?
A tenaga bunyi terlibat. Sebab dryer ni kan bunyi bising. Dia bunyi kipas dia. Jadi ada. Tenaga kimia. Tenaga kimia yang tak terlibat. Kecuali kalau dia pakai bateri lah. Dalam bateri tenaga kimia. Kalau dia pakai elektrik, tak adalah terlibat tenaga kimia. Okey, jawapannya adalah C. Okey, Kal? Boleh, Kal? Cikgu teruskan lagi. Salin dah. Okey, nombor 18. Okey, antara berikut yang manakah merupakan cara untuk menjimatkan tenaga? Kita boleh jimat tenaga ni. Okey, korang rasa manakah satu yang boleh menjimatkan tenaga kita? C. A. Ada yang kata A, ada yang kata C. Kalau A ni apa? A. Membasuh pakaian dengan lebih kerak. Lebih kerak adakah menjimatkan? Lebih kerak current lagi banyak. Masa tak sesuai. Jawapannya adalah apa? B. B C. 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 C kalau tak salah. C C tu apa? C menggunakan pengangkutan awam. Betul. Menggunakan pengangkutan awam. Okey, sebab apa yang jimatnya? Apa yang jimat guna pengangkutan awam ni? Dan kongsi kereta. Sebab apa yang jimat? Tak isi minyak. Tak payah isi minyak dua. Betul. Isi minyak satu kereta je lah kan. Kalau dua kereta dah 2 minyak. Lepas tu menghasilkan asap lagi. Cemarkan udara. Jadi banyak kebaikan dia. Pengangkutan awam sekarang ni pun dah pakai elektrik. Macam komuter. Jadi mengurangkan pencemaran udara. Okey, 19. Menunjukkan suatu penyiasatan. Okey ni lilin. Tengok dekat lubang tu nampak lilin. Okey, soalannya. Okey, apakah maklumat yang dapat dikumpulkan daripada penyiasatan ini? Okey, apa kita dapat? B. Cahaya bergerak. Cahaya bergerak lurus. Okey, boleh terima. Betul. Cahaya bergerak lurus. Boleh terima. Ni senang sangat ni. Cahaya bergerak lurus. Okey dah teruskan lagi. 20. Antara berikut objek manakah merupakan pemantul cahaya paling baik? Okey, 20. B ke? Pinggan ni? Pinggan kaca? Pinggan kaca dia boleh pantulkan cahaya ke? Pantulkan cahaya ni macam cermin tu. Tu yang bagus. Tapi cermin tak ada kat sini. Okey. Yang ada sikit D lah kan, berkilat kan? Kajang aluminium. Kalau korang perasan, yang mak-mak gunakan ni untuk kita kukuskan ataupun masak ikan biasanya kan. Dia bungkus. Lepas tu dimasukkan dalam beaker tu. Okey. So 20 dah. Kita tengok 21. Jom. 21 dia kata apa ni? 21 darjah 11 menunjukkan bayang-bayang sebuah bongkah kayu yang terhasil di skrin apabila disuluh dengan lampu. Okey. Ni kalau ikut hitam lah ni. Dia tak buat hitam lah pula. Okey, jadi sekarang ni soalannya apa? Ada kat bawah soalan dia. Soalan dia cakap adalah apakah yang akan berlaku kepada bayang-bayang jika bongkah kayu digerakkan mendekati skrin? Jadi bongkah ni digerakkan dekat skrin. Menghampiri dengan skrin. Jadi korang rasa apa yang akan berlaku kalau dia dekat dengan skrin? B. Saiz bayang-bayang bertambah kecil. Betul? Nanti korang perasan dia akan menjadi semakin kecil lah sebab dia dekat dengan skrin. Okay, kalau makin jauh dekat dengan lampu, dia menjadi semakin besar. Ingat yang tu, dekat dengan lampu besar, dekat dengan skrin kecil. Okay, dah bagus. Okay, kita tengok nombor 22.
Okay, 22 dikata adalah maklumat berikut menerangkan tentang satu komponen dalam litar elektrik. Ingat litar kita ada dua, siri dan juga selari. So sekarang ni kita tengok ada komponen. Komponen ni maksudnya satu alat yang kena ada dalam litar kita. Namanya adalah komponen. Penyambung dan juga pemutus litar. Oh, ada dua. Satu penyambung dan pemutus litar. Ni adalah dia punya fungsi dia. Mana satu kan fungsi yang ini? D. D ni apa D? Siapa tahu D nama apa? D ni adalah Swiss lah kan? Betul D. Okey, betul D Swiss. Swiss ni memang tujuannya menyambung dan memutuskan litar. Okey, bagus. Tepat sekali. Okey, kita nak masuk yang ke 23. Allah panjangnya. Okey. So, menunjukkan dua litar lengkap. Okey, kita besarkan sikit supaya nampak. 23 kan. Okey. Okey, apakah yang diperhatikan selepas kedua-dua litar itu dihidupkan? Dihidupkan tu maksudnya dia akan tutup line switch ni kan. So, apa yang kita perhatikan? Tengok tu soalan ni apa yang diperhatikan. Okey, 23 jawapannya. Besarkan sikit. C. Siapa setuju C? Kenapa elemental Q lagi terang daripada P? Sebab? Apa sebab dia? Sebab yang Q bateri sel kering dia ada dua. Ada dua lah. Cikgu pun tak perasan lah. Ada dua sel kering dia. Betul. Jawapannya adalah C. Bagus. Bijak. Jadi sel kering tu memberi banyak tenaga kepadanya. Okey, 23, 24. Allah, panjangnya 24. Okey, Rajah 13 menunjukkan dua jenis litar. Litar bersiri X dan litar bersiri Y. Oh, ni bersiri, ni siri. Ni siri. Ini selari. Satu siri, satu selari. Okey dah, 24 besarkan sikit. Okey, soalannya. Besarkan sikit lagi supaya nampak. Soalannya adalah apakah kesimpulan yang dapat dibuat tentang kecerahan mentor X dan Y? Okey, jawapannya. C. C ni. C ke? Siapa setuju? C. 23 Haikal, 23 jawapannya C kan? 23 Haikal C jawapannya. 24 C ke? Tengok, mentor yang disusun secara selari menyala lebih lama. Tak lama, tak. Agak-agaknya mana lagi terang? X ke Y terang? Mana lagi terang? X dengan Y? Y lagi terang. Ya, sebab selari ni lagi terang, ni lagi terang. Jadi kalau macam tu, D lah jawapannya. Mentor yang disusun secara selari menyala lebih cerah. Nampak tu? Lebih cerah. Jadi B jawapannya adalah D. Okey, Haikal dah saling kah? 23 C, 24 D. Okey dah. Okey, kita masuk pula 25. 14 menunjukkan satu susunan radas. Okay, ramalkan bacaan termometer jika beberapa cube ais dimasukkan ke dalam bikar tersebut. Kalau kita masukkan cube ais, okey, apa yang akan jadi? A. Asalnya airnya 265. Kalau kita masuk beberapa cube, agaknya berapa? Takkanlah menjadi lagi tinggi kan? Tak logik lah. Sama pun tak logik. Jadi yang logik sikit adalah dia mesti rendah lah sikit. Okay, bagus. Betul lagi jawapannya. Okay, 26 dia cakap adalah Lucy sukar untuk membuka penutup. Okey, ni membuka penutup ni. Best. Source Apakah cara terbaik boleh dilakukan untuk membuka penutup tersebut? Apa? B. D. Dadu.
merendam bahagian penutup botol ke dalam air panas. Okey, betul? Sebab dia nak buka penutup, kita rendam dengan air lah penutup tersebut kan. Supaya dia jadi kembang sikit. Okey, bagus. Haikal dah saling Haikal? Cikgu boleh teruskan? Okey, kita nak masuk 27 pula 26D, 27. Keadaan kabel dalam satu masa tertentu. Antara yang berikut, waktu manakah yang akan menunjukkan keadaan kabel elektrik seperti dalam rajah di atas? Okey, 27 apa jawapannya? 25A kan? C kot. 27C? D kot. D kod. C ke D? Yang ini kalau ikut ni dia macam kendor sikit. Dia macam kendor. Dia tak tegang di kendor ni. Dia kalau tegang macam ni lah. Jadi kalau kendor ni cuaca panas ke cuaca sejuk kalau kendor? Cuaca sejuk. Cuaca sejuk. Ya ke cuaca sejuk dia? Kalau kita masuk air kan, panas air kan dia kembang. Jadi kalau dia kendor ni dia kembang cuaca panas. Jadi cuaca panas pukul apa? Pukul berapa cuaca panas ni? C pukul 1 ni. C B pukul 9 pagi tak panas lagi. Biasanya pukul 12 ke atas lah panas kan. Jadi nanti kalau pagi baru dia akan tegang balik lah sebab dia sejuk, dia mengecut. Panas dia mengendur. Okey, Haikal, 27 dah Haikal? Okey, 28. 16 menunjukkan air di dalam dua bekas yang berbeza. Okey, ni macam kotak kan, ni macam bulat. Okey, soalannya apa sekarang ni? Okey, antara apakah sifat air? Dia nak sifat air guys. Apakah sifat air yang ditunjukkan dalam rajah 16? Okey, jawapannya. Apakah sifat air guys? 28. Tengok betul-betul. Ikut gambar rajah tu dia mengikut bentuk. Kalau empat segi lah. A betul jisim tapi tak dia tak merujuk kepada A ni dia tak merujuk pada gambar rajah. Sebab gambar rajah tu tunjuk bentuk yang berbeza. Satu yang empat segi kan. Kan satu lagi bulat. Jadi dia merujuk kepada bentuk. Dia bukan pada jisim ni. Jisim ni betul. Cuma tak merujuk pada soalan. Soalan tu bentuk. Mana yang sesuai? Jawapannya adalah D, betul. Mengambil ni maksudnya mengikut lah. Jadi dia mengikut bentuk bekas yang diisi. Dia kata mengambil bahagian. Maksudnya dia ikutlah bekas dia ni dalam ni. Ikut je. Okey. 29. Banyaknya. Maklumat berikut menunjukkan sifat jirim. Ingat jirim jirim tu adalah bahan yang mengisinya. Mudah dimampat. Okey, nombor 2, mempunyai bentuk dan jisim yang tetap. Tidak mempunyai bentuk yang tetap tetapi mempunyai jisim pada isi padu yang tetap. Okey, X, Y dan Z. So, apakah dia X, Y dan Z? Tengok betul-betul.
Nombor 29. X mudah dimanfaatkan. B. X mudah dimanfaatkan gas. Betul. Jadi B ni gas. Dah ni, dah betul gas satu pun. Senang sangat ini Okey dah 29 adalah B. 30. Baca dulu. 30 dikata Raja 17 menunjukkan perubahan keadaan jirin bahan. Jirin bahan. Okey, jirin bahan. Jadi kat sini dikata tengok ni, pepejal menjadi cecair, menjadi gas. So kita tengok apakah P ni? Proses apakah P? 30. Jawapannya adalah okey. Pepejal kepada cecair, apa jadinya? P ni pepejal kepada cecair. Q ni cecair kepada gas. Okey, apa jawapannya? Apa jawapannya? Pepejal kepada cair, apa jadi? Ataupun kita ambil cecair kepada gas, mana yang senang? Macam mana cecair menjadi gas? Proses apa yang ada? Kalau kita masak air, boleh jadi gas tak? Masak air tu, apa nama proses masak air tu? Pendidihan. Pendidihan. Dua ni kan. Jadi B dah salah, C dah salah. Okey, antara A dengan B, mana betul? A dengan D. Kondensasi ni macam mana cikgu? Kondensasi jadi air hujan. Daripada awan jadi air hujan tu kondensasi. Ataupun gelas kita yang ada ais, tiba-tiba kita nampak ada titisan-titisan kat luar tu kan. Ni kondensasi dah tu. Okey. Titisan air tu namanya kondensasi. Jadi yang sesuai sekarang ni namanya adalah A lah. Sebab ini pepejal. Pepejal ni macam ais. Ais menjadi air. Tu namanya peleburan. Okey. Nombor 31. Raja 18 menunjukkan dua helai baju T yang sama saiz. Ingat, sama saiz tu adalah saiz dia. Ditempatkan satu dekat open, satu di bawah bumbung. Okey, soalannya, apakah yang akan berlaku selepas 3 jam? C. Logiknya C lah kan. Dah tentulah dekat luar tu cepat kering. Takkanlah dalam pula cepat kering. Okey, kita teruskan lagi soalan yang ke-32. Haikal, okey Haikal? Ada tinggal apa tak Haikal? Tak ada Haikal Okey. Emilia mahu menguji sama ada bahan M adalah bersifat alkali, asid ataupun neutral. Dia nak uji ni. Antara berikut manakah patut digunakan? Nak guna cara mana nak uji ketiga-tiga ni guys? B. Kertas litmus. Betul. Kertas litmus adalah yang paling sesuai. Okey. Lagi kita tengok 33. Okey, antara berikut yang manakah bukan bahan neutral? Yang manakah bukan bahan neutral? C. C. Neutral. Manakah bukan ya? Dia nak bukan lah. Bukan bahan neutral adalah C. Betul. Garam ni neutral, gula ni neutral, minyak masak neutral. Jadi bukan neutral adalah ubat gigi. Ubat gigi ni bersifat apa? Siapa tahu? Ubat gigi ni bersifat apa?
Bersifat alkali. Betul. Jadi kita gosok gigi tu sebenarnya kita nak menghapuskan asid daripada bakteria. Okey, 34. Okey, Raja 19 menunjukkan satu penyiasatan. Okey, penyiasatan. Antara berikut manakah cecair P? Okey, 34. Antara berikut manakah cecair P? Kertas litmus merah kan, dia jadi merah. Kertas litmus biru pun dia jadi merah. Jadi hasilnya merah. Jadi bila hasilnya merah, apakah sifat dia? Sifat dia adalah asid. Jadi dia bersifat asid ni. So mana satukah yang bersifat asid? A, B, C, D. Ekal nak cuba Ekal. Manakah bersifat asid? C. Jus peria. Peria ni pahit. Pahit ni alkali. Ingat apa-apa yang pahit alkali. Jadi bukan. A. Jawapannya adalah A. A ni adalah asid. Sebab dia adalah masam. Ini adalah neutral. Bukan. Ini neutral. Sugar pun neutral. Jadi nenaslah yang sesuai. Okey, 35. Jadual di bawah menunjukkan kedudukan bayang-bayang. Ni bayang-bayang ni. Dia nak kedudukan ya, kedudukan bayang-bayang yang terbentuk pada waktu pagi dan petang. Besarkan sikit supaya nampak. Okey, kedudukan bayang-bayang pagi dan petang. Pagi bayang-bayang menghadap ke barat. Okey, petang bayang-bayang menghadap ke timur. Okey, jadi kedudukan bayang-bayang berubah kerana kerana apa kita berubah ni bayang-bayang ni? Sebab menyebabkan bayang berubah ni sebab apa? B. Jawapannya B. Betul. Bumi berputar pada paksinya dari barat ke timur. Bagus. Okey, 36. 36 tengok. Darjah 20 menunjukkan kedudukan bulan ketika beredar mengelilingi bumi. Ini anak bulan ya. Anak bulan. Okey, yang ini kalau ikut purnama. Okey, ini separa. 35B kan. Okey, soalannya adalah 36. Apakah fasa yang terdapat dilihat ketika bulan X, Y dan Z? Dia nak X, Y dan Z. Anak bulan tak terlibat lah. Purnama ni penuh. Kan? Z ni separuh. Separuh dia separuh je lah. Kan? Dia separuh je lah. Dia bentuk macam ni. Separuh. Okey, satu lagi dia adalah X. X ni terbalik. Jawapan sesuai adalah C. Okey dah. Kita nak masuk 37. Okey, 37 berdasarkan takwin kamari. Takwin kamari tu takwin apa? Siapa ingat? Siapa masih ingat? Takwin kamari tu apa? Takwin
bulan. Takwim berasaskan bulan. Kalau Masihi berasaskan matahari. Okey, sekarang ni takwim Qamari ni bilakah anak bulan boleh kelihatan? Pada masa bilakah anak bulan kelihatan? Mula-mula sekali. Okey, apa jawapannya? Rasanya. Betul, A. Hari pertama lah kita nampak anak bulan. Sebab tu kita raya hari pertama. Tengok anak bulan. Okey, betul-betul. Okey, seterusnya kita tengok pula 38. Ni nak tengok stabil ke tak stabil ni kot kan. Tengok tu stabil. So 38 objek manakah yang paling stabil? Korang rasa? Manakah yang paling stabil? 38. Logiknya mana stabil? Bulat ni memang tak stabil lah. C dah salah dah kan. Dia kena tapak luas dan rendah. Okey, mana rasa logiknya stabil? B. Tak. B stabil juga. Tapi yang paling stabil adalah A. Sebab buah atasnya kecil. Jadi kalau kena tiup angin pun dia tak terbalik. Dia lebih stabil. Okey. Sebab itulah piramid dia buat macam tu kan. Supaya dia lebih stabil. 39 menunjukkan 3 objek. Okey, 3 objek P, Q, R. Okey, tengok ni. P ni lebar, Q sederhana, R ni ke dalam. Kalau ikut P lebih stabil lah. Jadi soalannya antara pernyataan berikut manakah betul tentang kestabilan objek-objek itu? Okey, agaknya apa jawapannya? Mana yang lebih stabil tadi? D. Jawapannya D. P lebih stabil. Okey, soalan terakhir guys. Hari ni ngam-ngam lah. Tinggal 2-3 minit lagi. Okay, antara berikut manakah tidak mempengaruhi kestabilan sesuatu struktur? Tidak mempengaruhi. Tengok betul-betul tu. Tidak mempengaruhi. Agaknya apakah yang tak mempengaruhi? Skrin cikgu tak gerak. Sekarang dah gerak belum? Kawan lain nampak juga skrin cikgu tak? Kawan lain pun tak nampak tak gerak ke? Alamak. Tengok balik. Okey, nampak dah? Tidak mempengaruhi, nampak? Okey dah. Okey, apa jawapannya? Last one. Manakah yang tidak mempengaruhi kestabilannya? Korang rasa? Kita kena jawapannya adalah D. Betul. Kita ada dua tau. Satu stabil, satu lagi kuat. Kalau stabil tu lebih kepada bentuk, saiz, bentuk ni macam design lah, ketinggian dan juga tapak. Ini adalah mempengaruhi kestabilan. Kalau kuat barulah bahan-bahan. Bahan-bahan ni lebih kepada kuat, kekuatan bahan-bahan dia. Okey. Jadi itulah guys, sampai di sini aja.